Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tacawam Senghau. Waalaikumsalam saudari-saudari, saudara muslim majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara muslim majlis, sahabat-sahabat yang berhormat, saudara Aminuddin, pengurusi keadilan Negeri Sembilan Adil Sekamat, sahabat saya tadi yang berhormat saudara Maniranan, ahli Parlimen Kapal dan juga ahli Majlis Pimpinan Pusat Keadilan, saudara Hamidi Abdulmanan, Timbalan Pengurusi Biro Pemantapan Agama Keadilan, sebelum ini ialah Presiden ABIM Malaysia. Saya kenal saudara Hamidi semasa zaman Datuk Seri Anwar dipecat. Saya dulu kurus, dia memang macam tu daripada dulu lah. Dulu kami pergi mana-mana, dia naik motor, saya membonceng. Masa hari-hari pertama Datuk Seri Anwar dipecat dalam tahun 1998, saudara Hamidi adalah Presiden Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM di Malaysia. Saya adalah Presiden Persatuan Pelajar Luar Negara. Jadi 16 tahun kemudian kami bersama balik sekarang dalam keadilan. Ramai lagi sahabat, Abang Yusof, Abang Yusof Tapar, cabang, ramai pimpinan-pimpinan daripada cabang lain, saudara Tanggam ada, seterusnya saudara-saudari, adik kakak sekalian. Ni sampai pukul berapa boleh dengar ceramah? Pukul 2, boleh Pukul 2. Saya selalunya tak pernah lari daripada waktu. Saya akan tamat tepat pukul 12. Jadi kepada polis, tapi cuma pukul 12 itu dia ikut jam saya. Jam saya sekarang baru pukul 11. Jadi insyaAllah pukul 12 saya tutup betul-betul. Sebab tu saya tak pernah ada masalah dengan polis, ikut jam saya. Sekarang ini kami memang pimpinan pusat, pimpinan negeri keadilan. Kita bergerak daripada satu negeri ke satu negeri. Kita mula di Kedah, kemudian kami pergi ke Perak, kemudian di Johor, hari ini di Negeri Sembilan. Dan memang kami tumpu kepada kawasan-kawasan, pertama yang banyak pengundi Melayu, dan kedua kita tumpu berjumpa dengan pengundi di bawah. Dia bercakap ke atas ni tak penting, dia kena jumpa pengundi di bawah. Sebabnya ialah ada 2-3 sebab. Pertama, kita tahu mudarat nombor 1 dalam negara ini ialah Najib dengan Rosmah. Selagi ada Najib, selagi ada Rosmah, maknanya ada GST. Selagi ada Najib, selagi ada Rosmah, maksudnya duit makin hilang. Selagi ada Najib, selagi ada Rosmah, maksudnya rakyat akan susah. Jadi kita kena tumpu macam mana cara paling baik untuk kita jatuhkan Najib dengan Rosmah. Sebab itu kita kena ambil maklum bahawa kalau tengok kepada keputusan lepas lah, pengundi Tionghoa, pengundi India, dia tidak berubah. Pengundi Tionghoa, pengundi India, pengundi bukan Melayu yang lain ni lama dah tolak UMNO Barisan Nasional. Letaklah siapa pun dia takkan undi UMNO Barisan Nasional ni. Jadi yang baki nyawa terakhir ini yang kita kena turun jumpa ialah pengundi-pengundi Melayu. Saya selalu sebut kepada sahabat-sahabat daripada DAP, kepada pimpinan bukan Melayu, saya beritahu, jangan ingat pengundi Melayu ni dia tak undi Pakatan Harapan sebab dia dapat wang. Tak betul. Jangan ingat pengundi Melayu undi UMNO sebab dia dapat PERIM. Pun tak betul. Pengundi Melayu sama juga macam pengundi Cina, pengundi India, mana-mana lah pengundi. Dia nak tahu sama ada kalau Pakatan Harapan naik jadi kerajaan, macam mana kita nak jaga kebajikan dia. Sebab dia duk dengar UMNO Barisan Nasional beritahu kalau undi Pakatan Harapan, Perdana Menteri siapa? Lim Kit Siang. Takutlah dia, memanglah takut dia.
Saya pernah ada orang yang betul tiap-tiap hari dekat Facebook ni, dia maki Najib ni, dia UMNO, dia maki Najib ni teruk, macam-macam dia maki Najib, Rosman. Saya rasa orang worry juga tak kot, kuat sangat hentam Najib dengan Rosman. Tapi akhir sekali ni tanya, betul ke YP? Saya satu benda je saya takut, betul ke kalau saya undi Pakatan lepas ni, undi keadilan, Perdana Menteri ni siap? Saya nak tanya lah. Ni ada kawan-kawan kita yang Tionghoa pun ada, yang India pun ada, yang Melayu pun ada. Saya nak tanya, pernah tak jumpa orang Cina atau orang India yang bercita-cita nak jadi Perdana Menteri dekat Malaysia ni? Pernah jumpa? Kalau nak tahu, lain kali nanti Lim Kit Siang ke Lim Guan Eng datang sini, Anthony Loke kan datang sini, pergi dekat dia, tanya dia, YB Kit Siang, betul ke you nak jadi Perdana Menteri? Anda kena penampang aja kat situ. Mana ada orang Cina dengan orang India dekat Malaysia ni nak jadi Perdana Menteri? Dia tak bodoh, dia tahu bahawa penduduk majoriti Malaysia ni ialah Melayu. Penduduk majoriti Malaysia ialah Islam. Cuma yang pengundi Cina, pengundi India, pengundi bukan Melayu minta ialah orang Melayu Islam yang jadi pemimpin tu janganlah jadi macam Najib, jangan jadi macam Khairi. Jadilah pemimpin yang baik, yang adil, yang tak makan duit, yang tak makan rasuah. Sebab itu sekarang ni kami turun ke bawah untuk kita jumpa, bukan saja pengundi Melayu, tapi juga kita jumpa pengundi bukan Melayu. Kepada yang Melayu kami nak beritahu, jangan bimbang. Kalau Negeri Sembilan jatuh kepada Pakatan Harapan, siapa salah seorang calon menteri besar yang paling ke depan? Siapa dia? Ni YB Aminuddin, Melayu. Sebab dia lama, dia daripada keadilan. TAP menerima bahawa kalau negeri itu, dia calon dia mesti, menteri besar mesti calon adalah Melayu. Tak ada masalah. Bila kita berjumpa juga dengan pengundi bukan Melayu, kita nak beritahu bahawa bila kita bercakap tentang Melayu bermaruah, kita jumpa dengan pengundi Melayu, kita tak sama macam UMNO jumpa pengundi Melayu. UMNO jumpa pengundi Melayu, dia kata Cina ni jahat lah, India ni gangster lah, Cina ni dah rampas semua lah, Melayu kalau Cina ada harga barang naik, semua salah Cina, semua salah Cina. Kita jumpa pengundi Melayu supaya kita boleh yakinkan pengundi Melayu, tolak perkauman, tolak UMNO Barisan Nasional, pilih pemimpin Melayu daripada Pakatan Harapan yang jujur, yang adil, yang tak ada perkauman. Itu yang kita buat sekarang. Dan macam YB Amin sebut tadi, Alhamdulillah setakat ini sambutannya tersangatlah baik. Saya boleh cakap terus terang, kalau Pakatan Harapan terus macam ini, tiap-tiap minggu turun daripada pagi sampai ke malam, masuk kampung, jumpa penoreh getah, terbang lalang kampung orang, saya yakin dia panggil pilihan raya dalam tempoh setahun. Saya yakin Pakatan Harapan akan menang Putrajaya dan menang Negeri Sembilan, insyaAllah. Cuma kita kena kerja kuat lah. Sebab macam tadi contohnya, bila kami turun di Ambanan, dibawa daripada Medan Selera, kemudian pergi ke gerai, kemudian masuk pasar, kemudian masuk gerai kat luar, masuk supermarket. Saya rasa saya bersalam tu lebih kurang dalam 200 orang lah. Salam lah. Saya rasa daripada 200 orang itu, paling kurang 180 orang adalah UMNO Barisan Nasional. Macam mana kita nak kenal dia UMNO Barisan Nasional? Bila dia bercakap dengan kita, dia tak panggil kita keadilan tu, dia tak panggil kita pakatan. Dia panggil kita apa? Pembangkang. Itu UMNO. Kalau panggil ni pembangkang, ini UMNO. Apa lagi? Ada seorang makcik tadi, dia kat gerai, dia punya ambil gambar lah ini, banyak lah, baik ni. Baik. Betul dia kata YB, kenapa muka YB tak sama macam dalam TV? TV nampak gemuk. Saya kata kat dia, TV kau memang jahat. Dia ambil sisi saya yang paling gemuk, memang nampak gemuk.
Oh, masa tu dia kata, YB jangan cakap macam tu YB. TV3 tak jahat YB. Kalau tak ada TV3 tak ada berita. Aku kata ni memang sah maki Tok UMNO. Memang sama. Beza dia apa dia? Satu je. Dulu kita nak pergi dekat, dia tak nak terima. Tadi saya jumpa 200 orang dah. Salam 200 orang ni. Seorang saja yang tak nak bersalam. Melayu semua ni. Seorang yang tak nak bersalam. Kita tengok muka dia tengok lain. Saya nak pintai sini pun dia paling muka kali. Yang itu memang sah gila pihak UMNO lah tak. Yang lain ni bila dia tak malu mengaku dia UMNO. Memang dia UMNO. Tapi akhirnya dia cakap apa? Dia kata YB, teruk dah kita sekarang ni. Saya minta yang terbaik. Saya doa lah kita semua berjaya. Dia kata kita semua berjaya. Tapi akhir sekali dia minta, tapi tolong YB, minta tolong jaga Melayu. Dia UMNO lah tu. Tapi bezanya apa dia? Dia, saya rasa dia dah niat dalam hati tu, dah memang niat untuk tolak UMNO Barisan Nasional. Kalaulah Rosmah turun tadi, kuruslah Rosmah. Hidup salam tu bila orang cakap macam tu, kurus Rosmah. Sebab 200 orang, seorang je yang betul-betul cocok UMNO. Yang lain ni semua maki UMNO. Adalah cara dia. Yang ini maki macam tu, yang ini maki macam tu. Semua tak bersetujuan. Sebab itu saya rasa di bawah ini sekarang perubahan itu sudah berlaku dengan cukup besar. Kerana orang Melayu, macam saya cakap tadi, Melayu ni bukan makhluk asing. Dia manusia sama lah macam orang Cina, macam orang India. You tekan dia, ambil duit dia, kutip GST dia, pada masa yang sama pergi luar negara, mewah, joli, dia pun cerdik juga. Dia pun cakap celaka punya Najib. Sebab itu sekarang saya pergi mana-mana, saya tumpu 2-3 isu Melayu yang penting. Sebab kita nak yakinkan orang Melayu. Bahagian akhir-akhir ini ialah kalau undi UMNO Barisan Nasional juga, memang semua yang orang Melayu takut kononnya nak pertahankan ni tak ada lah. Akhirnya kita nak buka mata orang Melayu yang dekat bawah ni. Di bawah Najib UMNO Barisan Nasional, cara orang Melayu dilayan sama dengan cara orang Cina dilayan, sama dengan orang India dilayan. Bila dia nampak yang itu, saya cukup yakin mereka boleh tolak ke tepi sentimen perkauman. Maka dalam pilihan raya umum akan datang, insya-Allah kita akan dapat menang. Baik. Apa isu-isu yang betul-betul orang Cina pun marah, orang India pun marah, orang Melayu pun marah? Apa dia? Ini makan duit ni. Makan duit ni daripada 2.6 ke, 42 ke, 100 juta ke, 50 juta ke, orang marah sekarang. Sebab dia boleh kutip GST. Tadi saya dekat pasar dekat Ampangan tu, letih saya kena menunggu. Ada pakcik tu dia ada gerai, dia jual, dia buat roti canai. Saya pergi je, dia tengok saya, dia membebel pasal harga gandum naik. Bukan salah saya pun, yang naikkan dia PN. Tapi dia tengah marah ni sebab dia kata YB ahli parlimen, YB kena masuk lawan ini dalam parlimen. Saya dengar dia bercakap 20 minit dia maki BN pasal naikkan harga gandum sebab subsidi telah kena potong. Dulu subsidi ada kan, subsidi gandum ni orang biasa pun dapat, kemudian dia potong. Orang biasa macam kita, bila kita beli gandum dekat kedai, kita kena bayar penuh dah. Tapi setahun yang lepas, orang yang berniaga, restoran semua ni, dia masih lagi dapat subsidi bila dia beli gandum 20 kilo. Gandum 20 kilo sebelum ini harga RM35 sekilo. Sekilo pula, satu guni 20 kilo. Sekarang dia telah hapuskan terus subsidi gandum. Satu guni 20 kilo dah naik RM45. RM10 satu guni. Mana pakcik tu tak marah? Dia punya marah pasal gandum ni. Saya nak lari, takut dengan saya dia maki. Jadi saya kena tunggulah. Sambil dia tenyek roti canai tu, sambil itulah dia maki Najib, maki Rosmah. Dia marah sebab dia tahu harga barang naik, GST, subsidi semua ni, semua sebab rasuah. Dulu, 1 tahun 2 tahun lepas, bila kita dedah pasal rasuah, UMNO cakap apa? Ini fitnah semua ni, ini fitnah. Fitnah. Tunjuk satu kertas, dia diam.
Sekarang ini dia tukar taktik dah. Dulu dia tak ngaku, dulu dia kata fitnah, sekarang dia tukar taktik. Kalau dia tak ngaku pun dia tahu, orang tahu dia menipu. Jadi dia cakap apa? Tak tahu, tak tahu. Sebab itu Najib, ni saya tengok yang Khairi Jamaluddin lagi. Khairi ni kan macam hero Hindustan kami yang sikit gelap. Lagi muka dia putih sebab pucat setiap hari. Sebab orang duk tanya dia 100 juta, macam mana 100 juta boleh berlaku? Bila orang tanya dia, dia jawab apa? Tak tahu. Saya tak tahu benda tu berlaku. Engkau ni buat apa? 100 juta. Saya beritahu YB Amin, dalam kawasan saya ahli parlimen, dalam kawasan saya ada 3 orang ahli majlis. Kalau ahli majlis saya makan duit Indian RM20,000 lah. Dia nak potong pokok ke, nak pasang longkang baru lah, dia keluarkan Indian. Indian ni nilai dia RM20,000 ke bawah. Kalau ahli majlis saya tipu pasal Indian, saya tahu. Kalau dia makan duit rasuah pasal Indian, saya tahu. Sebab apa? Mesti ada orang datang, pejabat saya cakap, celaka punya kau punya ahli majlis, dia dah ambil rasuah. Ini kalau 4 tahun punya sampai 100 juta, takkan tak ada seorang pun yang pergi sebut kepada dia, YB tahu tak berapa banyak orang ni ambil rasuah? Tapi dia jawab apa? Tak tahu. Wartawan pun dia tak tahu, pergi tanya menteri sebelum dia, Syabri Cik. Tanya Syabri Cik. Saya kalau Syabri Cik ni memang aku tengok aku nak sepuk je. Dia kalau buat maki Anwar, maki kita, boleh berbuih-buih mulut dia. Sampai TV buih-buih lah. Bak kita duit hilang 100 juta, wartawan tanya Solo ni, dia jawab apa? Tak tahu, saya tak tahu. Itu je dia boleh jawab, tak tahu. Tapi nak salahkan Khairi, nak salahkan Syabri Cik, tak boleh salah juga. Sebab dia ikut khalifah dia kat atas tu, dia ikut Najib. Najib, bila ada bukti duit daripada SRC masuk akaun peribadi dia 42 juta, dia jawab apa? Tak tahu, saya tak tahu duit ada dalam akaun saya. Bayangkan, duit 42 juta masuk akaun kita, kita tak tahu. Kalau saya tahu dan mati terus kat situ, lepas jantung. Ada orang bubuh duit 42 juta, saya dah mati terus. Dia tak tahu. Jadi sekarang ini, daripada dulu kita ada jemaah menteri kabinet yang semua nafi fitnah. Lani dia dah berubah dah. Dulu kabinet fitnah, lani saya panggil kabinet kayu. Semua tak tahu. Tunggu, dia itu tak tahu, ini tak tahu, ini tak tahu. Sebab itu orang bawah marah. Sebab dia tahu akibat daripada rasuah makan duit inilah akhirnya yang kena bayar ni ialah rakyat di bawah. Melayu pun kena, Cina pun kena, India kena, UMNO kena, PAS kena, keadilan kena, amanah kena, DAP kena, paling ramai kena orang UMNO pada muka. Sebab tu sekarang saya tumpu 2-3 isu Melayu yang betul-betul saya ingat boleh sentuh perasaan. Sebab saya ingatlah orang Melayu sendiri pun tak terfikirlah boleh ada pemerintah yang nama daripada Parti Melayu, tapi orang yang paling dia tenyeh sekali orang Melayu jugalah yang paling kena dengan. Kalau pertama yang saya ulang ni ialah marah. Ini penting supaya sahabat Tionghoa tahu, sahabat daripada bangsa India tahu orang Melayu tu. Melayu ni yang dia duk pegang sangat, yang cukup penting bagi Melayu, sama juga cukup penting bagi India, cukup penting untuk pengundi Cina, ialah pendidikan. Sebab orang Melayu pun tahu pendidikan ni kalau anak cerdik, nanti dia keluar, dia boleh jaga kita, dia dapat kerja yang baik. Sebab itu dalam perkara 153 perlembagaan yang UMNO pusing keliling satu dunia ni, kalau undi pakatan dia akan hapuskan perkara 153. Yang itulah dia sampai berpuluh-puluh cakap pasal 153. Cuba tanya dia, perkara 153 ni apa dia? Faham ke tidak perkara 153? Perkara 153 dalam perlembagaan persekutuan ialah mengenai kedudukan istimewa Melayu Islam. Dalam perlembagaan, dia mentakrifkan kedudukan istimewa Melayu Islam itu sebagai 3 perkara. Pertama, kerajaan berhak memberikan beasiswa kepada Melayu Bumi Putra. Kedua, kerajaan berhak menyediakan kuota di dalam perkhidmatan awam kepada
Melayu Bumiputera. Maksudnya boleh dapat kerja kerajaan. Ketiga, kerajaan berhak bagi lesen dan permit perniagaan kepada Melayu Bumiputera. Sebab tu saya kata kepada orang Melayu, orang UMNO, kalau ada lah dengar dalam longkang, ada seorang saya tengok tadi, dia datang dengar. Saya beritahu, kalau nak tengok lah sama ada UMNO ni betul ke tidak boleh jaga hak Melayu yang takut sangat ni, tengok kepada perkara 153. Macam mana dia jaga perkara 153? Lesen dan permit perniagaan. Ada orang kat sini, orang rantau ni pernah dapat lesen besar daripada kerajaan untuk berniaga besar? Ada. Untuk korek minyak tu ada. Lesen yang kerajaan UMNO bagi, contohnya untuk kutip segala jenis tol dekat kampung, pernah juga? Ada. Lesen permit ni dia bagi dekat siapa? Dia bagi dekat sama orang dia, 4-5 orang ke atas tu lah. Akhirnya orang-orang atasan UMNO kaya raya juga dapat. Dia dapat lesen. Kemudian dia buat apa? Dia Alibaba kan. Cina juga kena buat lah. Cina buat kerja, dia ambil untung. Yang itu maknanya yang itu tu tak ada dah. Yang kononnya hak Melayu dapat lesen permit perniagaan daripada dulu 40 tahun tak ada pun. Yang dapat anak beranak dia Alibaba kan kepada bukan Melayu. Akhirnya bukan Melayu juga. Minta apa ni? Minta harnak. Oh, minta maaf. Dia ikut jam saya 11:30. Saya ada setengah jam lagi. Dia ikut jam saya. Baik. Yang itu tu memang tak ada. Yang kedua, kita nak bercakap pasal kuota lah. Kuota kaki tangan awak. Orang Melayu dulu ni dia sayang sangat dekat UMNO ni kononnya, sebab baik dengan UMNO boleh dapat kerja kerajaan. Dapat kerja kerajaan nanti dapat pencen, senang kan? Sekarang ni saya nak tanya, yang muda-muda baru keluar universiti ni, berapa orang boleh kerja dengan kerajaan? Berapa orang? Kenapa sampai puluh-puluh ribu siswa Melayu menganggur tak dapat kerja? Kerja kerajaan tak boleh, kerja swasta pun susah, kerja kerajaan tak ada sekarang. Sebab apa? Sebab wang tak ada. Nak buat kerja kerajaan, nak bagi lebih banyak jawatan kepada Melayu, dia kena bayar gaji. Macam mana dia nak bayar gaji? Duit kerajaan tak ada, kutip GST pun tak boleh bayar. Jadi oleh kerana wang kerajaan makin tak ada, jawatan makin kurang. Dia bukan nak buat yang baru, dia makin potong. Akhirnya sekarang, kalau orang Melayu beranggapan boleh kerja kerajaan, memang tak ada lah. Tak ada lah sekarang. Sebab wang tak ada, dia tak boleh bayar gaji. Akhir sekali tinggal perkara terakhir ialah tinggal beasiswa. Kalau UMNO ni betul-betul nak pertahan orang Melayu, sepatutnya dia pertahankan beasiswa. Sebab lesen dia dah memang hancur lebur dah. Alibaba macam-macam dia kutip semua dia. Kerja kerajaan dia tak boleh bagi, duit tak ada. Akhirnya beasiswa. Sebab kalau bagi beasiswa kepada anak Melayu yang cerdik, yang layak, paling kurang dia balik, dia boleh jadi cerdik. Tapi UMNO tak nak lah jadi cerdik Melayu, lawan dia balik. Jadi akhirnya saya nak tanya yang Melayu, pakcik-makcik ni. Saya nak tanya, pakcik-makcik tahu ke tidak, ada ke tidak lagi beasiswa kat Malaysia? Saya nak beritahu, beasiswa ni telah dihapuskan. MARA dah hapuskan, JPA dah hapuskan. Sebab itu kepada sahabat-sahabat Tionghoa yang India, saya nak beritahu, walaupun UMNO kata dia berjuang pertahankan Melayu, sebenarnya dia layan kita sama saja. Cina ke India ke Melayu sama saja. Kamu nak belajar, kamu pinjam duit, kamu bayar balik. Tak ada beasiswa, langsung tak ada. Anak Melayu sekarang kena bayar sen by sen. Setiap satu sen sama macam anak Cina kan, macam anak India. Itu UMNO Malaysia. Baik, saya akan ikut jam ni, ada lagi lah masa, tak apalah. SP tolong kirim salam kepada Tuan Mak Hassan. Saya duduk di Bukit Antarabangsa. Kalau Tuan Mak Hassan nak jumpa, boleh jumpa saya kat Bukit Antarabangsa. Baik, saya nak tegang tentang dua tabung sekarang ini yang memang tabung orang Melayu, yang kalau Melayu tak tukar kerajaan, habis tenggelam hilang. Tabung pertama saya dah sebut lama dah. Tabung, bukan dua dah 3 tabung lah ni. Tabung pertama saya dah sebut dah, tabung haji. Semua orang faham lah.
Tabung haji ni yang dia melabur rugi, yang dia beli syarikat rugi, akhirnya bank negara sendiri tulis surat kepada tabung haji beritahu, kamu hati-hati sikit pegang duit, sebab kalau dengan cara kamu uruskan wang rakyat ini, kalau rakyat minta balik duit, kamu tak ada duit nak bayar balik. Yang beritahu tabung haji tentang result negatif tabung haji ni bukan saya. Siapa yang mula-mula beritahu? Zeti Akhtar, Gubernur Bank Negara. Saya bila Zeti dia buat keluar surat, dapatkan saya memang bising lah. Saya bising. Tiba-tiba saya kena tangkap. Saya yang kena disiasat kerana kononnya memfitnah tabung haji. Sebab tu saya beritahu dalam parlimen, yang mula-mula buat keluar pasal tabung haji result negatif ni bukan saya. Yang mula-mula buat keluar Zeti Akhtar. Kalau saya kena tangkap dan kena siasat sebab bawa perkara itu, tangkaplah sekali Zeti Akhtar, sama-sama. Biar saya duduk sebelah dengan dia. Dia kira, saya kira. Dia kira, saya kira. Kenapa jadi macam itu? Sebab dia pakai duit rakyat itu, dia melabur dalam benda-benda tak masuk akal, yang rugi. Saya dah beritahu pasal dia beli kilang roti. Orang buat roti, dia nak beli kilang roti juga. Dia pun beli kilang roti. Dia beli kilang roti, tak sampai 2 tahun kilang roti itu bankrupt. Masa saya sebut, dia kata ini fitnah. Dalam parlimen minggu lepas, Menteri mengaku, sebenarnya memang betul kilang roti kami memang bankrupt. 60 juta. 60 juta je rugi. Tak banyak, 60 juta je. Itu kilang roti. Saya sebut pasal FGV lah. Itu pun dia orang panah lenting. Orang dah beritahu tahun 2012 lagi masa dia nak buat FGV, jangan beli saham FGV. FGV ni satu dunia kata takkan berjaya, mesti rugi punya. Sebab FGV adalah satu skim nak rasuah peneroka-peneroka supaya undi UMNO Barisan Nasional. Letih kita melalak dalam Felda. Keluar masuk, saya ingat saya pergi jempol dulu macam orang gila berceramah dalam Felda. Dia tak peduli. Dia ambil duit tabung haji, pergi beli saham FGV tahun 2012. Dia ambil duit tabung haji ni tak banyak, sikit je dia ambil. Dia ambil 1,400 juta. Tak banyak. Bagi dia tak banyak, 1,400 juta. Pakcik tahu tak 1,400 juta dia banyak mana? Pernah tengok tak duit 1,400 juta? Kalau nak tahu, ada cara dia. Pakcik balik, angka balik, sebelum tidur, angka mula kira 1, 2, 3, 4, 3 sampai 1,400 juta. Mampus kau dulu. Tak sampai 1,400 juta ni banyaknya, tak terkira dengan jari kita. Banyak tu. Dia ambil 1,400 juta tahun 2012. Sekarang tahun 2016, 1,000 juta sudah hangus. Habis, hilang, tak mana dah, tinggal 400 juta. 400 juta tu dia makin mengecik tiap-tiap hari. Kalau kita lambat tukar kerajaan, bila kita ambil saja, saya rasa tinggallah cukup habis tu. Itu tabung haji. Yang terbaru yang bergaduh, yang saya rasa saya akan kena tangkap lagi minggu depan, ialah pasal pencen pesara tentera dalam tabung angkatan tentera. Ini pun kita tahu secara tidak sengaja. Saya ni tak adalah kerja lain, bukan kerja nak korek je, banyak kerja lain nak kena buat. Cuma tiap-tiap hari untuk tempoh 1-2 bulan lepas, saya duk dapat mesej dan juga email telefon daripada pesara-pesara tentera yang baru tamat tempoh perkhidmatan. Abang polis boleh dengar sekejap je ni, sebab ada kena mengenai abang polis. Ini pasal pencen kamu. Berhentikan saya bercakap malam ni, nanti hilang pencen kamu pada muka. Pasal pencen tentera lah. Kalau ikut undang-undang, tentera ni ada 2 jenis. Satu ialah tentera yang dapat pencen. Ini tentera yang berkhidmat lebih daripada 21 tahun. Dia dapat pencen nantilah. Tapi kebanyakan tanggam beranggur ni dia tak faham. Orang macam tanggam, dia berkhidmat kurang daripada 21 tahun, dia mencarum di dalam tabung angkatan tentera. Tiap-tiap bulan dia potong gaji askar sikit, kerajaan carum. Dia macam KWSP, habis tempoh berkhidmat 15 tahun ke 18 tahun ke, dia pulangkan balik semua itu dengan untung pelaburan, bagi balik macam EPF.
Itulah satu-satunya simpanan yang askar kita ada. Saya tahu sangat benar ni sebab Pak Mentua saya askar. Saya tanya dia zaman ayah saya, Pak Mentua saya bersara tahun 1985. Saya tanya dia, nama mana dulu ya nak dapat duit ni? Dia kata bawa pergi jumpa unit gaji Angkatan Tentera juga. Dia kata seminggu dapat lah, paling lama sebulan. Dulu pula askar senang. Bila dah bersara tu nanti dapat lesen teksi, bolehlah hidup lah. Sekarang ni untuk tempoh 2 bulan yang lepas, saya berkali-kali dapat mesej daripada pesara yang baru berhenti beritahu, kami ni dah 6 bulan berhenti bersara, 1 sen pun lagi dia tak bagi duit kami. Ada yang 1 tahun bersara, 1 sen kerajaan tak bayar. Lembaga tabung Angkatan Tentera tak bayar LTAT. Ini bukan duit bapak dia punya lah. Ini duit pesara tentera yang potong gaji dia. Ini bukan duit kerajaan. Jadi bila dia tanya saya kata, yalah nanti saya tanyalah kat Parlimen. Jadi saya pun tanyalah kat Parlimen hari Selasa. Cuma saya tanya, saya tak tanya sajalah. Saya tanya, ni ada kena-kena dengan 1MDB ke ni? Sebab, ada sebab dia. 1MDB dapat tanah dekat pengkalan udara Sungai Besi lah. Tanah yang jadi isu besar ni, yang kerajaan bagi dekat dia, dia ambil alih dulu pengkalan TUDM Sungai Besi 400 hektar, bagi dekat dia yang dia pergi jual kat syarikat Cina itu. Tapi dengan syarat 1MDB mesti memindahkan pengkalan TUDM ini dan juga naik tarafkan 7 lagi pengkalan udara di seluruh Malaysia. Yang Sungai Besi tu dia kena pindah ke pengkalan udara baru di Senayan, Negeri Sembilan ni lah. Kemudian di Ipoh, kemudian di Subang, di Kajang, di Kuantan, di Batu, di Kedah. Ada 8 semua dah. Keseluruhan bagi kerja-kerja itu, kerajaan bagi tender kepada 1MDB, dah lah bagi tanah 400 hektar. Bagi pula tender 2.7 bilion kepada 1MDB. Nah, ambil ini, kamu tolong siapkan tanah tu kamu punya. 1MDB ni ada pekerja ke? 1MDB ni ada 4-5 orang je, tak ada orang. Jadi 1MDB dia lantik pula kontraktor untuk buat kerja itu. Dia jadi atas angin lah Haji Baba. Siapa kontraktor yang dia lantik? Dia lantik Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, kerana LTAT ada anak syarikat dia yang memang khusus dalam pembinaan, nama Perbadanan Perwira Harta Malaysia, PPH. Saya duk baca yang duit 1MDB ni. 1MDB untuk membiayai projek itu, dia dapat 1 bilion ringgit wang percuma daripada kerajaan sebagai grant. Kemudian dia ambil duit tabung haji 1.5 bilion. Jadi 2.5 bilion untuk bayar semua ni dah. Saya tengok duit itu, saya rasa tak ada. Jadi saya tanya dalam Parlimen, ini yang LTAT ni tak boleh bayar duit pencen pesara tentera ni. Adakah, saya tanya soalan, adakah ini ada kena mengena dengan 1MDB? Adakah kerana 1MDB tidak bayar kepada LTAT, maka LTAT terpaksa guna duit dia dulu untuk bayar subcon, sebab itu dia tak cukup duit untuk bayar pesara-pesara tentera. Saya tanya hari Selasa baru ni pukul 12.30 hari. Pukul 3 petang, pengerusi LTAT Tan Sri Laksmana Bersara Muhammad Anwar, dia keluar kenyataan, dia kata ini semua fitnah, tipu, tidak ada sebarang tunggakan pembayaran pencen tentera. 1MDB telah bayar semuanya mengikut jadual. Oleh sebab itu LTAT akan saman ahli Parlimen Pandan. 1MDB pun cakap macam itu, ini semua tipu, kami semua telah bayar, ini fitnah bla bla bla. Saya masa tu pucat, kata Allah kena saman lagi aku. Ingat tak dulu ada cerita kan, ada iklan zaman 80-an, ada pakcik yang salah tak bagi signal kan. Polis jumpa dia kata kena saman ke ni. Saya kata Allah kena saman lagi. Tapi kan, yang ini saya nak bagi amaran, baik Khairi Jamaluddin ke, baik Menteri Besar Selangor pula, Menteri Besar Negeri Sembilan ke, baik wakil-wakil rakyat, Wali Amin sendiri ke, saya sendiri ke. Rakyat Malaysia sekarang ni cerdik dan berani tak? Kalau kamu tipu
kamu makan duit, kamu cuba nak sembunyi, kamu tipu, percayalah esoknya mesti dokumen tu keluar. Dan memang betul. Saya sebut hari Selasa, hari Rabu saya singgah kat pejabat je, memang betul ada sampel atas meja aku, saya buka, subhanallah, benar macam ni, memang sah. Sebab saya dah dapat dokumen yang confirm mengesahkan 1MDB tak bayar kepada LTAT 400 juta. Sebab itu LTAT tak ada wang. Laporan tu lagi teruk. Laporan tu sebut macam mana kerajaan bagi duit 288 juta kepada 1MDB untuk bayar LTAT. Itu duit LTAT, bukan duit 1MDB. 1MDB ambil, dia buat apa? Dia gunakan duit yang patut bayar kepada LTAT itu, dia gunakan untuk pergi bayar interest pinjaman dia. Sebab tu tak LTAT tak ada wang. Jadi hari Khamis pun saya pun pergi beritahu lah. Saya kata saya dah ada dokumen, saya akan dedahkan hari Isnin ini. Saya bagi masa 4 hari kepada LTAT, kamu pergi cari duit, kamu bayar mana-mana pencen, gratuiti bekas angkatan tentera yang kamu tak bayar lagi. Hari ini saya dah dapat mesej masa saya kat Kuala Lumpur tadi. Saya dah dapat mesej ada orang dah dapat. Jadi check account, jangan jadi macam Najib, tak sedap. Check account, mungkin duit dah masuk. Dia tahu bila kita sebut angka yang saya sebut, saya tahu sampai ke berapa sen, berapa banyak 1MDB tak bayar kepada LTAT. Saya sebut sehingga September 2015 1MDB berhutang dengan LTAT tak bayar sebanyak 396 juta, 396.42 juta. Sampai ke 2 perpuluhan tu aku tahu. Dia tahulah kita ada dokumen. Jadi tak apa, hari Isnin ni saya akan tunjuk di Parlimen. Dia nak tangkap. Saya ada 4-5 lagi charge. Dia tak tangkap yang ni, dia tangkap yang lain. Dia boleh tangkap saya atas alasan rambut saya botak. Itu pun dia boleh tangkap. Kalau dia nak tangkap, dia tangkap. Dia tak kira undang-undang pun. Saya 2 bulan lepas, saya dijatuhkan hukuman bersalah. Saya punya hukuman bersalah atas tuduhan apa? Tuduhannya ialah kerana telah menghina ahli UMNO. Ada orang dalam dunia ni pernah masuk mahkamah, didapati bersalah, kena jatuh hukuman atas tuduhan menghina ahli UMNO. Memanglah kerja kita hina ahli UMNO setiap hari. Kalau tidak, saya tak jadi pembangkang lah. Baik saya masuk UMNO. Tapi sekarang, sebab saya kata kalau dia nak tangkap, dia nak jatuh hukuman, rambut botak pun dia boleh jadikan kesalahan juga. Sebab itu, saya akan tunjuk hari Isnin supaya rakyat marah kepada dia. Hanya kerana rakyat marah kepada UMNO Barisan Nasional, baru dia takut, baru insya-Allah dia akan bayar segala tunggakan pencen pesara-pesara tentera yang dia tak bayar-bayar sampai 1 tahun. Ya, baik. Itu soal angkatan tentera, kita tengok. Satu lagi ni, saya 10 minit lagi, jam saya sekarang 11.45 insya-Allah. Saya satu benda lagi yang saya bimbang ini ialah tabung haji dia dah sentuh, LTAT tabung angkatan tentera dia dah ligan. Marah memang hampir lah, beasiswa semua tak ada. Saya baru-baru ini baru perasan silap-silap hari yang kita kena teliti ni. Saya rasa tabung pencen pegawai kerajaan pun dia dah silang dah juga. Ni bagi orang yang tak tahu, ni saya nak beritahu. Saya ada pencen, Wadi Amin ada pencen, semua ada pencen ni. Ramai orang ada pencen ni tak? Pencen kaki tangan kerajaan diuruskan melalui satu tabung, dia panggil Kumpulan Wang Amanah Persaraan, KWAP. Pencen ini tidak diuruskan oleh kerajaan, bukan JPA, dia diuruskan oleh KWAP. Dia macam pekerja swasta, simpanan persaraan diuruskan oleh KWSP. Pencen pegawai kerajaan diuruskan oleh KWAP. Macam mana KWAP berfungsi? Tiap-tiap tahun kerajaan kena ambil 5% daripada keseluruhan kos membayar gaji kaki tangan kerajaan. Baik gaji pokok, baik bonus, baik cuti sakit, baik semua lah, campur semua tu. Dia ambil 5%. Contohnya tahun lepas 5% tu lebih kurang 8 bilion. Dia ambil 8 bilion tu, dia bayar kepada KWAP, dia tak nak ambil balik dah. Kena tinggal kat situ, KWAP kena gunakan itu untuk melabur.
bagi kaki tangan agensi kerajaan, maksudnya UKL ke, ini yang badan berkanun, majlis-majlis perbandaran terpantan, macam Majlis Perbandaran Seremban, dia bayar gaji sendiri. Undang-undang dia tiap-tiap bulan bila dia bayar gaji pekerja dia MPS, dia kena tolak 17.5% caruman kerajaan bubuh dalam kuak kena uruskan. Baik. Yang ini adik-adik kena dengar sikit sebab dia bunyi teknikal sikit ni. Hanya orang-orang yang cerdik macam Ahmad Maslan saja boleh tangkap dengan segera. Kalau kurang sikit dari Ahmad Maslan, kena dengar betul. Baik. Hari Isnin baru-baru ni lah, hari Isnin baru ni, saya masuk parlimen, saya tengok atas meja saya ada rang undang-undang belanjawan tambahan bagi tahun 2015. Ini bukan tahun ni punya ni, ini tahun 2015. Maksudnya dia dah belanja duit tu macam biasalah, dia dah joli belanja semua. Setahun kemudian dia pergi, dia pun tunjuk, boleh tak tolong luluskan, aku dah belanja dah duit ni. Macam tu lah. Jadi dia dah belanja sebanyak 3.3 bilion lebih daripada belanjawan yang diluluskan bagi tahun 2015. Dia pun datang parlimen ni tahun 2016 minta kelulusan 3.3 bilion. Saya tengok semua banyak-banyak, tak adalah yang lain, cerita sampah ke apa semua. Tapi yang saya paling terkejut, dalam banyak-banyak perkara tu perbelanjaan paling besar 2.3 bilion daripada 3.3 bilion, 2.3 bilion ialah kos tambahan pencen bagi tahun 2015. Baik, yang ni Ahmad Maslan dia boleh tangkap ni. Ni tak boleh tangkap lagi. Dia macam ni lah. Kalau pencen itu ialah 5% daripada gaji dia, kecuali lah gaji naik, pencen pun tak naik dia lah. Contohnya, kalau pencen saya simpanan tiap-tiap bulan 5%, gaji saya RM100. Maksudnya memang tiap-tiap tahun bayar RM5, RM5, tak berubah. Kenapa bagi tahun 2015 gaji tak naik, tak ada belanjawan tambahan, gaji tak naik, sama semua. Tiba-tiba pencen perlukan duit tambah lagi 2.3 bilion. Itu hanya boleh berlaku kalau duit pencen sedia ada itu dia dah gempat, dia dah ambil kat dia, duit tak cukup. Jadi bila dia tengok duit tak cukup, tak boleh bayar pencen pada masa akan datang, maka dia terpaksa tambah duit, top up balik. Yang itu tiba-tiba dia panik, tak boleh buat apa, dia kena minta belanjawan tambahan. Dia ingat kita semua lembu. Dia ingat ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan monyet macam kawan-kawan sebelah sana melompat-lompat. Tak ada, kita boleh nampak. Saya tengok tu, antara perkara yang saya paling bimbang, saya kata, la ilaha illallah, duit tabung haji dia dah ambil, duit angkatan tentera dia dah ambil. Sekarang ini duit pencen pun tak entah dah banyak mana berlubang, kita pun tak tahu. Sebab kita tak cukup tangan, banyak sangat duit hilang ni, mana sempatnya kita nak tengok. Jadi sebab itu, lepas saya selesaikan tabung angkatan tentera, bila pesara tentera dah dapat balik semua gratuiti dan juga caruman yang patut dia dapat, insya-Allah saya akan kembali kepada tabung haji. Sebab tabung haji itu banyak lagi tak selesai. Dan saya juga akan tengok kumpulan wang amanah pencen. Sebab kalau tinggalkan benda ni kepada Najib dengan Rosmah, saya yakinlah saudara-saudari, habis semua, kering kontang, tak ada. Kalau kita menang tahun 2018 nanti pun, kita hanya mewarisi tabung, duit tak ada, kosong. Sebab itu saya nak tutup begini, Abang Polis. Jam saya sekarang pukul 11.55, 5 minit lagi nak habis. Sebab itu saya nak tutup begini. Kita kena maklumkan kepada sahabat-sahabat yang Melayu yang takut perubahan. Kita kena beritahu kat dia, ceritakan tentang MARA, beasiswa dah habis. Cerita tentang tabung haji, duit semua habis, rugi untuk kroni. Kita kena beritahu tentang tabung angkatan tentera, sampai pesara-pesara tentera anak-anak kita ni sampai 1 tahun tak dapat pencen, sampai kena jual kereta, sampai ada yang jual rumah sebab tak ada duit. Kita kena beritahu, duit pencen kaki tangan kerajaan pun sekarang dia dah sentuh juga. Sebab itu saya nak simpulkan, kalau ada lagi Melayu yang takutlah, dia kata kalau undi Pakatan Harapan Lim Kit Siang jadi Perdana Menteri, Cina ambil alih, abang panggil dia, abang pulas kepala dia betul. Telinga dia, kau tak dengar juga, tampar sikit.
biar dia buka mata bahawa sebenarnya di bawah Najib dengan Rosmah memang Melayu tak ada apa lah, semua ada dah satu. Biasiswa tak ada, sama ada anak Melayu, anak Cina, anak India. Anu ada ulang dia, anak Melayu, anak India, anak Cina, semua anak saya. Saya gelak lah, memang ya pun sama je sekarang. Tak ada biasiswa. Letak duit dalam tabung, itu pun dia sebabnya. Sebab itu, saya nak sebut begini, akhir sekali. Terutamanya kepada sahabat-sahabat yang Melayu, kawan-kawan Tionghoa, India juga ada. Saya datang daripada Parlimen Pandan. Parlimen saya 50% Melayu, 50% bukan Melayu. Cina dengan India. Cina dengan India, kawasan saya bukan Cina India kaya. Semua susah macam kita juga. Saya tak pernah jumpa sampai hari ini ada Cina atau India atau bukan Melayu yang nak orang Cina atau orang India jadi Perdana Menteri. Tak ada. Dia hanya minta satu saja daripada orang Melayu. Kita ni orang majoriti, orang paling ramai. Dia minta supaya orang Melayu, oleh kerana Perdana Menteri dan pemimpin utama itu datang daripada orang Melayu, tolong pilih Melayu yang cerdik. Yang kamu pilih Ahmad Maslan Bebal tu buat apa? Memanglah orang Cina, orang India, dia tak hormat lah ada Ahmad Maslan. Kita pun tak hormat Ahmad Maslan. Kita gelak Ahmad Maslan jadi bahan tidakut. Macam mana orang Cina, orang India nak hormat Melayu? Orang Cina, India hanya minta orang Melayu Islam pilih pemimpin yang takut kepada Allah, yang tahu mati dalam kubur kena jawab. Sebab pemimpin macam ini tak akan makan duit no. Tak adanya 2.6 bilion masuk dalam akaun. Tak adanya macam Khairi Jamaluddin, duit 100 juta, duit rakyat hilang, dia boleh kata tak tahu. Tak ada. Orang macam ini kalau dia pegang amanah, kalau benda itu berlaku di depan mata dia, sama ada dia halang ataupun dia ambil tanggungjawab sepenuhnya, dia berundur daripada jawatan. Bukan macam Khairi tak malu kata bertanggungjawab tapi lani masih lagi ada kat situ. Orang Cina dengan India minta orang Melayu Islam pilih pemimpin Islam Melayu yang adil. Adil kepada orang Melayu, sebab kalau dia adil kepada orang Melayu, dia juga akan adil kepada orang bukan Melayu. Sebab itu yang Islam ajar kita. Islam tak ajar kita supaya pilih-pilih bulu ni, kamu macam ni, tak ada. Sebab itu jangan bimbang, jangan takut. Dia minta, orang bukan Melayu hanya minta satu benda. Pilih pemimpin yang baik, pilih pemimpin yang cerdik, pilih pemimpin yang tidak perkauman, pilih pemimpin yang amanah, pilih pemimpin yang adil. InsyaAllah negara kita maju aman, tak ada semua ni. Melayu pun baik, Cina pun baik, India pun baik. Dan kita tahu pemimpin-pemimpin Melayu macam ini dah tak ada dalam UMNO Barisan Nasional. Yang ada dalam UMNO Barisan Nasional hanyalah perompak, penyangak dan lain-lain. Sebab itu saya minta dalam pilihan raya umum, ini siapa pula hantar ayat kebang ya. Sebab itu dalam pilihan raya umum akan datang, saya minta boleh ke tidak kita mula daripada Don Rantau Parlimen Rembau, kita tumbangkan UMNO Barisan Nasional, boleh? Saya akan datang berkali-kali insya-Allah sampai Khairi dengan Mak Hassan kalah. Kalau dia nak lawan, tak apa, saya persilakan dia berkempen dekat Pandan. Aku jamin tak ada orang pergi, insyaAllah. Jadi, kerja kuat-kuat, turun jumpa rakyat. Saya yakin, insyaAllah, dengan mood dan juga perubahan orang Melayu Islam, kita akan dapat kerajaan baru dan kita boleh hantar Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Rosmah bercuti selama-lamanya dekat hotel paling mahal, Hotel Sungai Buloh. InsyaAllah, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang juga rekam. Terima kasih. Pukul